Hai murid-murid, apa khabar semua? Hari ini kita berjumpa lagi untuk pengurusan kehidupan bersama Teacher Irene. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan emosi. Cikgu yakin ramai mungkin di antara kita pernah rasa marah, pernah rasa sedih, pernah rasa gembira. Ini adalah contoh-contoh emosi ataupun perasaan yang kita telah belajar sebelum ni. Jadi hari ini kita akan belajar cara mengawal emosi dan tingkah laku dalam pelbagai situasi. Maksudnya macam mana murid-murid dapat mengawal perasaan atau emosi ketika marah, ketika geram, kan? Jadi situasi maksudnya keadaan. Okey, mari kita lihat. Di sini cikgu nak tunjukkan ada 8 cara pengurusan emosi. Okey, yang pertama sekali cara kita urus emosi kita atau perasaan kita, kita haruslah sentiasa berfikiran positif dan logik. Fikiran positif maksudnya kita selalu fikirkan yang baik saja. Okey, jangan fikirkan yang buruk-buruk, jangan fikirkan benda yang bukan-bukan. Okey, jadi emosi, cara kita yang kedua kita urus emosi kita ialah kita harus sentiasa tenangkan fikiran kita. Contohnya kalau kita marah, apa kita buat? Kita tarik nafas, kita relax. Jangan marah je terus kita hentam meja, baling kerusi dan sebagainya. Jadi kita harus belajar untuk kawal emosi kita. Ini sangat penting. Okay, yang ketiga, kita haruslah sentiasa memaafkan orang lain. Katakan kalau orang lain buat salah kat kita, janganlah kita balas jahat kat dia balik. Kita buat jahat kat balik, padan muka. Jangan. Kita kenalah sentiasa maafkan orang yang buat jahat pada kita. Tak kisahlah siapa sakitkan hati kita, maafkan orang lain. Sentiasa belajar untuk maafkan orang lain. Okey, bila orang kata minta maaf, terima, minta maaf. Jangan simpan dalam hati. Okey, yang penting di sini ialah murid-murid, cara kita menguruskan emosi kita ialah kita kena selalu berdoa. Bagi mereka kita mengikut agama dan beribadat mengikut agama masing-masing. Cikgu yakin setiap agama mengajar kita untuk berbuat baik, belajar untuk memaafkan orang lain dan selalu berdoa supaya Tuhan berikan kita kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi agama ini adalah tiang, sangat penting kita kena sembahyang atau berdoa ikut agama masing-masing. Satu lagi, kita apabila kita selalu bersenam, ini juga satu aktiviti yang baik. Exercise. Tahu exercise? Okey, jadi walaupun kita dalam PKP, kita masih lagi boleh berjoging di sekitar taman. Okey, kita boleh buat aktiviti bersenam bersama ahli keluarga. Ini sangat penting sebab orang yang selalu sihat, maka badannya akan sihat, cergas dan otaknya pun cergas. Jadi bersenam ini penting. Satu lagi, murid-murid kenalah tidur awal atau ada rehat yang cukup. Jangan tidur lewat. Sebaiknya kita tidur pukul 10. Jangan tidur sampai pukul 2-3 pagi atau 12 malam. Kita sibuk main game sampai kita lupa nak berehat. Jadi ini tidak baik. Jadi pastikan murid-murid dapat tidur tidur awal dan dapat rehat yang cukup. Jadi kalaulah kita rasa marah atau tidak gembira, sedih, okey, cara kita uruskan emosi kita, kita lakukanlah aktiviti atau hobi yang kamu suka. Contohnya lah kalau murid rasa macam penat lah, rasanya macam banyak sangat kerja sekolah cikgu bagi, nak relax sekejap kan. Tengoklah hobi apa, menonton televisyen ke, bermain game ke, tapi semuanya ada had. Boleh main game, cikgu tak kata kita tak boleh main handphone kan. Boleh main tapi semuanya ada had. Okey, ada masa untuk bermain, ada masa untuk belajar. Jadi lakukanlah hobi yang kamu suka. Macam cikgu, kalau cikgu rasa stres saja, rasa macam banyak sangat penat bekerja, cikgu suka menyanyi. Menyanyi boleh menghilangkan rasa tertekan kita, rasa stres kita. Kita menyanyilah. Siapa yang suka menyanyi, buat hobi. Siapa yang suka masak, masak. Siapa yang suka main bola sepak, mainlah bola sepak.
ataupun apa-apa saja aktiviti yang kamu suka. Okey, dan akhir sekali, kalau kamu ada masalah, kamu kenalah berbincang dengan ahli keluarga. Okey, sebab PKP ni kita tak ada di kelas, kita di rumah masing-masing, bincanglah masalah. Mungkin kamu boleh bincang dengan kawan di sebelah rumah ke, jiran kamu ke, yang sebaya dengan kamu ke. Kamu boleh bincang dengan rakan. Rakan maksudnya kawan-kawan kamu. Kalau bagi keluarga, jangan simpan dalam hati. Apa masalah? Contohnya ada kawan dekat taman kamu, bully kamu, ejek kamu. Kamu janganlah simpan dalam hati. Kamu cakap dengan ceritakan kepada ahli keluarga kamu. Jadi apa-apa masalah, jangan simpan dalam hati. Jangan simpan marah tu dalam hati. Semua kena luahkan, belajar untuk mengawal perasaan tu. Okay? Kita nak gembira, kita nak luahkan tak apa. Tapi kalau marah tu, jangan, tak baik. So inilah cara kamu mengawal perasaan kamu. Okey, sebelum kamu marah, fikir dulu, tarik nafas, bincang. Kita akan lihat yang ini. Okey, seterusnya kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan emosi positif. Okey, emosi positif ini ialah emosi yang baik, ya, yang gembira. Kita kena selalu ada emosi yang positif. Contohnya kita banyak ketawa. Kamu tahu tak, ketawa ini adalah kajian doktor mengatakan rasa gembira ini akan membuat kita, emosi positif ini buat kita apa? Sihat, cergas. Banyakkan ketawa, banyakkan senyum. Jangan hari-hari nak muka marah saja. Jadi emosi positif ini macam kita gembira. Kalau marah ini adalah emosi yang negatif, yang tak baik. Bila kita banyak marah, macam orang tua-tua katakan, bila kita banyak marah nanti cepat tua. Bila kita marah ni, ia akan menghasilkan toksit dalam badan. Tahu toksit? Toksit macam benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok dalam badan. Jadi jangan simpan emosi yang negatif. Macam ini, murid kena fikirkan apa cara mengawal emosi yang betul. Apakah bila kita positif ini kita gembira atau kita marah? Jadi positif ni maksudnya kita gembira. Setelah itu kita senyum, kita ketawa. Itu adalah contoh emosi yang gembira, kita suka. Jadi emosi yang positif yang kedua ialah kita suka. Suka. Yang ni tadi kita gembira. Ini tak baik. Ini tak baik. Okey, ini tak nak. Ini ialah emosi yang negatif. Emosi yang positif ialah suka. Yang ni benci. Tahu tak benci? Kita keram, kita tunjuk muka marah. Jangan, ni tak bagus. Okey, emosi yang positif ketiga ialah kita haruslah sentiasa bersemangat. Maksudnya bersemangat. Bila cikgu bagi kerja sekolah tu, kita kena bersemangatlah sikit nak siapkan kerja sekolah. Supaya kita dapat tidur dengan lena. Sebab kalau ada orang di kerja sekolah tak siap, dia tak dapat tidur. Bila cikgu bagi kerja sekolah tak reti nak buat, bolehlah tanya ibu bapa atau berbincang dengan kawan-kawan. Janganlah kamu rasa macam putus asa. Putus asanya maksudnya cepat menyerah, kalah. Tak dapat lah, tak reti nak buat lah, malas lah. Itu ialah sikap yang tidak baik. Jadi putus asa ini adalah emosi yang negatif. Emosi yang negatif maksudnya yang berlawanan dengan yang positif. Jadi kita kena lihat sini, emosi yang positif ialah seperti kita gembira, kita suka, kita bersemangat nak buat. Kalau kita contohnya lah, kita masuk pertandingan kan, apa-apa pertandingan, kita tentulah bersemangat nak menang kan, tak ada orang yang nak kalah, betul? Ini adalah satu contoh emosi yang baik, emosi yang positif. Janganlah kita cepat putus asa. Yang ini sebelah kanan ni semua marah, benci, geram. Ini adalah sedih. Ini adalah contoh-contoh putus asa, lemah. Ni semua kan sebab kita ada emosi yang negatif. Okey? So, sekarang kita tengok bagaimana cara kita mengurus emosi kita. Bagaimana cara kita mengurus emosi ni? Nampak tak? Bagaimana cara kita mengurus emosi? Okey, kita nak tengok apakah cara untuk kita mengurus emosi kita. Okey, kita tengok sekejap ya. Okey, ini kita tengok balik. Cara kita mengurus emosi kita, maksudnya bagaimana kita mengendalikan perasaan kita. Okey, bila kita sedih, bila kita marah, janganlah kita macam ni. Apa cara kita mengurus emosi kita? Kita haruslah
calm down. Maksudnya kita kena bertenang. Jangan kita macam ni, marah tak nak marah. Muka tengok nak tumbuk orang, nak bergaduh. Ni emosi yang tak baik. Ini bukan cara kita mengurus emosi. Bila kita bertenang, maksudnya kita tarik nafas. Kita bernafas dari hidung, kita tarik, kita tahan nafas kita hembuskan perlahan-lahan. Macam tu. Nanti kita akan pelajari dengan lebih lanjut pada pelajaran akan datang. Jadi yang ini untuk hari ini kita lihat cara mengurus emosi. Yang pertama, kita haruslah bertenang. Okey? Bukannya bertendang ya. Tendang maksudnya kita tendang kerusi ke, tendang meja ke. Jangan. Kita marah ke, tumbuk sini, tumbuk sana, tumbuk dinding ke. Tak nak. Okey? Yang kedua, ini sangat penting. Cara kita mengurus emosi kita ialah dengan cara beribadah. Beribadah maksudnya kita sembahyang atau berdoa ikut agama masing-masing. Semakin kita banyak berdoa, kita ingat Tuhan, kita dapat mengawal emosi kita dengan baik. Bila kita dekatkan diri dengan Tuhan, kita tak mudah jadi orang yang pemarah, orang yang benci orang lain. Dan yang lebih buruk lagi, ini tak nak. Ada orang dia bunuh diri. Bunuh diri maksudnya dia gantungkan diri kat pokok. Maksudnya dia tak boleh tahan, dia tertekan, mungkin ada masalah keluarga ke, ada masalah dengan kawan ke. Kita jangan ambil tindakan sedemikian. Macam ni jangan. Salah. Paling yang Tuhan tidak suka, bunuh diri. Hidup mati di tangan Tuhan. Jangan kita pandai-pandai nak bunuh diri sebab kita marah dengan mak kita ke, kita geram ke, sampai dengan kawan kita bunuh diri. Maksudnya kita gantung diri kita ataupun kita ambil pisau, kita bunuh diri kita sendiri. Salah tu. Jadi murid-murid kena pandai untuk kawal emosi. Ingat cikgu pesan ya. Okey. Yang terakhir sekali, cara kita menguruskan emosi juga, kita bolehlah bersenam. Exercise 1, 2, 3. Exercise kat rumah pun boleh exercise. Buka muzik, kita menari, bersenam, lompat macam senarobik ke. Tak apa, kita buat macam tu. Jadi kita bersenam ini dapat mengurangkan tekanan ataupun stres kita. Janganlah macam orang yang tidak baik. Mungkin ada orang dia pengaruh kawan, dia ambil dadah. Ada yang minum arak, ada yang merokok. Macam remaja sekarang banyak yang suka merokok. Ikut kawan, jom merokok, boleh hilangkan stres. Mari kita sikit-sikit minum. Kalau Islam memang ini kita diharamkan kan ambil dadah atau minum arak. Tapi semua agama memang melarang kita untuk melakukan benda yang tidak baik. Jangan kita rosakkan badan kita dengan mengambil dadah. Tahu dadah? Drugs. Dalam bahasa Inggeris ialah drug. Jadi bila kita ambil dadah, kita minum arak, ini semua adalah cara kita mengurus emosi dengan cara yang salah. Cara yang salah ni, tak nak macam ni. Jadi apa yang murid perlu lakukan ialah murid perlulah melakukan cara urus emosi dengan bertenang, beribadah, kemudian bersenam. Jadi nanti murid-murid akan siapkan latihan yang cikgu berikan. Jadi latihan yang seterusnya kita nak lihat, murid kena padankan dengan jawapan yang betul. Di sini cikgu bacakan apa yang dibuat ini. Lakukan hobi yang digemari. Tadi cikgu ada kata bila kita cara urus kita punya emosi, kita lakukan apakah hobi yang kita suka. Kemudian kita menenangkan diri dengan beribadat mengikut agama masing-masing. Kemudian kita juga boleh tidur. Kalau kita dah rasa penat, kita rasa tertekan, kamu kena tidur yang cukup, rehat yang cukup. Kadang-kadang bila kita tak cukup tidur pun kita boleh cepat marah. Kemudian kita bertenang. Tarik nafas dalam kiraan 10. Kira. Tarik nafas, kemudian kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan lepaskan secara perlahan. Dan akhir sekali, berbincang dengan ahli keluarga atau rakan tentang masalah yang dihadapi. Jadi untuk latihan ini, murid kena padankan gambar ini dengan yang perkataan ini dengan gambar di sebelah. Contohnya, lakukan hobi yang digemari, maksudnya murid suka memancing kan? Murid boleh padankan. Tidur, mana ialah tidur? Ni tidur. Bertenang.
Okey, bertenang, tarik nafas. Mana satu? Bertenang, tarik nafas dalam kiraan 10 saat dan lepaskan secara perlahan. Okey, kemudian kita menenangkan diri dengan beribadah mengikut agama masing-masing. Lepas tu kita berbincang dengan ahli keluarga atau rakan tentang masalah yang dihadapi. Jadi ini saja penerangan kita untuk PDPR hari ini, untuk PDPR kita hari ini. Okay, jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu berikan. Terima kasih kepada semua pelajar kerana telah mengikuti PDPR hari ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.